Hai, saya Siti Kamaria. Saya seorang pelukis. Saya akan membawa anda semua meneroka dunia seni di dalam segmen Seni Siti. Kita akan berimajinasi, mendalami jiwa seni serta mencungkil bakat terpendam dalam diri sendiri. Semuanya dalam Seni Siti. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome to Seni Siti, di mana kita berkongsi tentang inspirasi dan juga seni. Let's watch this video. Okey, jadi kita lihat tadi di dalam video recording 30 saat tadi di mana saya melukis menggunakan tangan. Jadi ramai yang tertanya-tanya bagaimana Siti melukis dengan tangan. Sebab tu saya kecil, kita sebagai seorang kanak-kanak membesar, kita pernah melukis di dinding. Kanak-kanak ni dia punya habit dia adalah exploration dan menggunakan crayon apa saja yang berada di sekitar mereka. Dan waktu saya kecil tu saya juga pernah juga melukis di dinding dan alhamdulillah tak kena marah. Itu yang sampai sekarang saya bersyukur dengan pada kedua bapa saya apabila saya explore keliling rumah, menconteng-conteng menggunakan pelbagai jenis marker ataupun colour pencil atau pen yang saya jumpa, saya conteng di atas surat khabar abah yang baru beli dan juga saya conteng kat dinding dan sebagainya. Tapi apa yang mak dengan abah cakap, good job Siti. Dan mereka beli lagi colour, kertas kajang, kertas alat-alatan mewarna dan suruh saya conteng lagi. Dan seingat saya, conteng-conteng apa saja saya ni membuatkan saya juga belajar menulis seawal 2 tahun. Alhamdulillah, sebab apabila saya menconteng ABC 1, 2, 3, nombor-nombor ni walaupun di mana saja, saya tidak dimarahi tapi saya direwardkan dengan sebagai itu adalah satu behaviour di mana saya explore benda baru. Dan ini yang saya nak kongsi sehingga dewasa alhamdulillah masih kekal lagi saya melukis dengan tangan seperti mana yang saya terbiasa sewaktu zaman kanak-kanak tu. Dan bagi saya ini sangat penting di dalam pembelajaran. Ini adalah perjalanan seni saya yang saya nak kongsi dengan semua, di mana minat saya terhadap seni, sayang saya kepada dunia seni lukis ni bermula daripada saya kecil umur 2 tahun itu lagi. Dan daripada anak-anak ke zaman remaja dan juga sehingga kini, saya setelah bekerja lebih daripada 20 tahun di dalam dunia corporate, saya membuat keputusan untuk menghabiskan lebih banyak masa untuk melukis. Dan saya memang melukis guna tangan dan kalau kita tertanya-tanya kalau melukis guna tangan ni tak comot ke, tak kotor ke, tapi saya nak kongsi bila kita melukis guna tangan ni, dia punya perasaan tu dan juga kita punya connectedness kepada seni tu dia terus daripada hati. Dan itulah yang dia alami oleh kanak-kanak. Anak-anak di dalam awal tempoh pembelajaran mereka, dalam tempoh early childhood education mereka explore dengan jari jemari, dengan apa saja mereka nak rasa. Ada setengah tu masuk ke mulut kan. Dia nak rasa pahit ke, manis ke. Dia nak rasa tangan dia tu pegang, bila dia pegang pasir, dia pegang dinding, dia pegang warna. Dan bagi saya, bagi kita, apabila kita menjadi seorang dewasa, kadang-kadang kita terlupa. We forgot our senses. Kita terlupa bagaimana untuk menikmati hidup. Jadi bagi saya, apabila saya melukis dengan tangan itu, saya membawa kembali semangat ataupun roh saya tu yang suka gemar untuk berimajinasi, berkreativiti, bereksplorasi sebagai seorang anak-anak.
kepada saya terjemahkan kepada kanvas menggunakan jari jemari saya sendiri. Dan dia banyak teknik-teknik dia, tapi apa yang penting sebenarnya di dalam karya seni itu apa yang kita panggil the desire to create. Keinginan untuk mencipta sesuatu yang baru, keinginan untuk berimajinasi, keinginan untuk berkreativiti. Jadi apa yang akan berlaku sekiranya Siti yang berusia 2 tahun ni, bila saya conteng surat khabar Abah, bila saya conteng dinding, bila mak marah, Abah marah, kena rotan. Kena rotan dan kena apa, dan dia kata jangan buat lagi. Jangan sentuh benda ni. Salah. Apa yang akan berlaku pada Siti waktu itu? Mungkin Siti tidak berani lagi, tak berani lagi nak mencuba. Walaupun mungkin salah kita menconteng di dinding tu, tapi apa yang saya nak tekankan kat sini, kebenaran untuk kita seorang kanak-kanak itu berimajinasi, bereksplorasi dan diberi juga reward. Maksudnya reward kepada positive behavior di mana kedua ibu bapa saya mengatakan good job. Explore lagi Siti, beli lagi kertas, lukis besar-besar, conteng lagi. Dan ini ABC, ni 1, 2, 3. Ini macam mana nak lukis rumah, kucing, katak, nak lukis alam sekeliling, lukis rumah opah, atuk dan sebagainya. Jadi ia menjadikan dalam tempoh pembesaran saya itu dan juga 4 orang adik-beradik saya adalah satu yang menggembirakan. Okay. Alhamdulillah adik-beradik saya kesemuanya berjaya. Alhamdulillah adik saya yang kedua adalah seorang doktor, yang ketiga dan keempat adalah seorang usahawan yang berjaya, yang adik dan kesemua daripada kami mempunyai minat seni. Dan lepas kita habis menconteng rumah mak dan bilik-bilik di rumah tu, alhamdulillah mak dengan abah bawa juga kami ke berbagai pertandingan melukis. Mula-mula tu tak terus menang. First time saya ingat lagi masuk pertandingan melukis, dapat nombor 14. Tapi bawa balik ke rumah, hadiah masa tu hadiah stationery. Mak dengan abah kata tak apa, cuba lagi supaya lain kali boleh buat hasil karya yang lebih bagus. Lepas tu saya ingat lagi abah bawa kita untuk beli peralatan mewarna yang lebih baik, yang lebih bagus. Dan kalau kita dapat peperiksaan yang nombor yang baik pun dapat hadiah pensel warna dan sebagainya. Dan kita nampak improvement sebagai anak-anak yang kita bersaing dan sesama adik-beradik, dan kami banyak yang menang hadiah pertandingan melukis ni. Tapi apa yang saya nak kongsikan dekat sini adalah melukis itu walaupun bukan satu bidang yang kita kata sains, matematik, tapi saya nak kongsi bagaimana seni ni membuatkan Siti, saya sebagai seorang individu, membina keyakinan diri saya. Saya nak kongsi. Setiap kali saya bawa balik hadiah ke rumah, bila kita menang pertandingan melukis tu, mak dengan abah akan cakap, alhamdulillah lepas ni tak payah nak beli stationery ni. Siti, Tania dengan adik-adik dah berjaya bantu mak dengan abah kurangkan beban untuk beli peralatan-peralatan ni. Jadi kita sebagai anak kecil tu rasa macam kita contribute kepada keluarga kita. Itu satu. Tapi setiap kali saya progress daripada contohnya tadi menang nombor 14. Lepas tu pertandingan seterusnya saya menang top 5, nombor 5. Saya tidak terus menang ke tempat pertama. Dalam tempoh saya pertandingan melukis saya yang pertama umur 7 tahun tu sehinggalah saya umur 12 tahun. Dalam tempoh tersebut it's a progression. Sikit demi sedikit, dan diberi encouragement, diberi semangat oleh masyarakat keluarga dan kedua ibu bapa dan juga cikgu di sekolah. Jadi bila by the time saya dapat tempat pertama tu, saya juga mendapat latihan di Galeri Shah Alam. Alhamdulillah, saya juga mendapat latihan oleh guru-guru yang volunteer lepas saya menang tu, dapat top 5 tu. Dan by the time saya dapat tempat yang pertama pada Hari Kanak-Kanak Sedunia masa umur 12 tahun tu di PWTC, dan lukisan tersebut dihantar ke Jepun, I think it took a village to raise seni Siti. Daripada cikgu, kedua ibu bapa, keluarga, jiran-jiran, kawan-kawan sekolah yang dan saya nak cakap daripada situ dia membina keyakinan saya sebagai seorang individu. Dan seterusnya juga adik-adik saya pun mengikut sekali kakaknya yang juga melukis,
dan menjadikan adik saya yang keempat menjadikannya satu kerjaya, dan saya juga mempunyai galeri di Seksyen 7 Shah Alam. Dan saya juga ingat kenangan saya sebagai seorang kanak-kanak masa tu, setelah kita merasa menang hadiah walaupun pertandingan melukis masa tu, dan seni bukanlah sesuatu yang mainstream, tapi keyakinan saya dan adik-adik masa tu alhamdulillah meningkat untuk subjek-subjek yang lain. Sebab bila kita dah merasa menang, the feeling of winning tu, of getting first place, first class, kita pun nak kekalkan kita punya standard tu dengan subjek-subjek yang lain. Jadi saya ingat lagi dalam subjek matematik, sains, dan of course alhamdulillah lepas tu dapat jadi straight A student untuk UPSR, PMR, SPM dan sebagainya. Jadi itu yang saya nak kongsi, di mana ramai yang mungkin memandang rendah ataupun tak memandang serius subjek seni ni sebagai sesuatu yang membolehkan anak-anak mereka berjaya. Tapi saya nak kongsi di sini di mana pendidikan seni ni adalah satu subjek yang sebenarnya membuka imajinasi saya untuk lebih mudah memahami subjek sains, subjek biologi later kemudiannya. Adik saya seorang doktor selalu bercerita bila dia nak faham tentang anatomi ni, dia lukis balik. Dia lukis satu-satu, dan itu membuatkan dia sangat mudah untuk menghafal. Dan adik-adik saya dan juga saya suka membuat mind map contohnya, because we are visual learners. Jadi nak fast forward, tadi tu walaupun setelah anak-anak berumur 2 tahun tu, bila kita cungkil bakat dia, kita unleash dia punya talent, dia punya creativity, imajinasi tu, kejayaan tu bukan sahaja dalam bidang seni. Jadi saya nak tekankan kat sini, seni ni is actually cross functional ataupun sesuatu subjek yang meliputi semua. Jadi kita di Artistically City Gallery dan Art School, kita juga ada kelas seni untuk kanak-kanak, di mana kita membuka ruang kepada anak-anak ni, sebab sama juga bagaimana kedua ibu bapa saya, guru-guru saya, guru pendidikan seni saya telah membuka ruang kepada saya, memberi saya berbagai bentuk encouragement dan reward system untuk saya kekal bersemangat untuk memahami bidang seni ini dan juga berjaya di dalam bidang-bidang lain. Dan di dalam kelas saya, di mana kita ada guru-guru bertauliah, mereka ini kita mengajar subjek seni ini dalam bentuk yang menggembirakan. Dan di mana mereka sebab kanak-kanak ni kan, bila kita dia buat sesuatu yang baik, dia tunjuk pada kita, dia tunjuk lukisan, mami, mama, cantik tak lukisan, cantik tak lukisan saya hari ni, duck yang saya lukis ni cantik ke tak. Bila dia tunjuk pada kita tu, dia menantikan kita memberi reaksi yang positif kan. Kita memberi respon di mana, sayang anak mak, pandai anak mak lukis itik ni. Nak lukis lagi? Nak mak belikan kertas lagi? Adik nak perlukan warna yang macam mana? Adik nak lukis apa lagi? Kat rumah kita ni ada tak lagi benda lain yang adik nak lukis? Contohnya, adik nak lukis kucing ke? Ada berapa ekor kucing kat rumah kita? Dan contoh, itu antara contoh-contoh di mana bagaimana kita boleh membangkitkan rasa nak belajar di dalam hati anak-anak kita ni dengan memberi mereka ruang untuk berkarya, dalam masa yang sama belajar tentang alam sekeliling mereka, tentang haiwan, tentang sains, teknologi dan juga mengira. Jadi bagi saya seni ini, kalau kita dapat kaitkan kepada semua bidang, especially dalam tempoh tumbuh besar anak-anak kita yang masih muda ataupun early childhood education, peringkat awal ini, saya rasa banyak lagi potensi di dalam anak-anak kita yang boleh kita kembangkan. Jadi jangan pandang remeh, jangan pandang rendah subjek seni. Kalau ikut pengalaman Seni Siti, bagi saya seni ini telah membuatkan hidup saya lebih bermakna, membuatkan saya lebih sayang, cintakan subjek-subjek lain, membuatkan saya rasa ingin tahu, ingin membaca buku dengan lebih lanjut lagi untuk tahu tentang alam sekeliling saya, dan juga ianya membuatkan saya suka untuk travel, melihat alam sekelilingnya. Saya telah
menjelajah dunia ni, sebab tu saya bekerja di Pertubuhan Bahasa-Bahasa Bersatu, saya telah menjelajah lebih daripada 30 negara. Banyak lagi negara yang saya belum pergi, tapi saya nak cerita bila kita mempunyai apresiasi penghargaan seni, kita nak lihat bagaimana contohnya di New York, museum-museum seni, bagaimana komuniti di sana menterjemahkan apresiasi seni mereka terhadap kehidupan, terhadap masyarakat, terhadap cara gerak budaya kerja. Semua ini berkait seni dan budaya dan juga kemasyarakatan. Jadi saya nak galakkan mak ayah, jangan marah anak kalau conteng dinding ataupun conteng peti ais dan melukis dan conteng apa saja di keliling mereka. Kita boleh cungkil bakat mereka. Dan di Artistically City Art School and Gallery kita cuba lakukan ini. Dan so jangan marah anak anda kalau mereka conteng. Okey, terima kasih. Itu sekian daripada saya sehingga episod seterusnya. Assalamualaikum.